Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ibu, ayah dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada malam ini bacaan kitab Al-Arba'un Hadithan fi Fadailil A'mal. Malam ni kita sambung hadis yang ke bawah 14. Baik. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa bihi ilahi qala an Aisyah radhiyallahu anha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, yakni solat sunat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis yang masyhur yang selalu kita dengar daripada mulut penceramah ataupun para ustaz yang menyampaikan kuliah pengajian. Antara hadis yang masyhur didengari oleh orang awam adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, solat sunat subuh, setiap solat ada masuk waktunya. Setiap solat, semua solat yang kita dirikan ada waktu masuk. Waktu solat jenazah bila masuk? Itulah bila mati. Takkan mayang belum mati. Ya, solat jenazah kita mayang setelah ada mayang. Tapi bila masuk waktu dia? Jadi jawab ulama, masuknya waktu solat jenazah apabila setelah selesai dikafankan. Siap kapan? Masuklah waktu solat jenazah. Selagi tak kapan, tak masuk. Ini tak boleh mayang. Siap kapan? Mayang. Sebab tu orang katanya nak mayang bila? Kalau mati pukul 9, katanya nak mayang bila ni? Dia kata esok pagi ikut pukul 10. Pukul 8 orang pergi mandi. Sebab bajet-bajet kapan siap dekat pukul 10, mayang pukul 10. Jadi dia akan kafan dekat-dekat waktu yang nak sembahyang. Baik. Setiap solat ada masuk waktunya. Solat sunat duha ada masuk waktunya, iaitu setelah naik sepergarah. Ada ulama sebut lebih kurang 28 minit selepas masuknya syuruk. Tengok di takwim solat kita tu, kalender waktu solat tu, subuh 5.58 ataupun pukul 6 pagi, syuruk 7.10 pagi. Masuknya waktu duha 28 minit selepas syuruk. Jadi kalau syuruk 7.10, tambahlah lagi 28 minit. Maksudnya lebih kurang 7.38 baru masuk waktu duha. Setiap solat ada masuk waktunya. Baik, hadis yang kita baca ni Nabi sebut 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Baik, bila masuk waktu solat sunat subuh? Ketika masuk subuh. Bila berakhirnya waktu solat sunat subuh? Kata ulama, bila berakhir waktu subuh.
Jadi sini membawa maksud bahawa kalaulah ada di kalangan kita yang tak sempat untuk solat sunat subuh sebelum solat subuh, maka dia boleh laksanakan solat sunat subuh selepas subuh. Boleh. Kerana sebab tu dia tak panggil solat sunat fajar ni, tidak dipanggil solat sunat qabliyah, tak. Dia panggil solat sunat fajar. Dia bukan qabliyah, dia bukan ba'diyah. Dia solat sunat waktu subuh. Jadi kalau ayah-ayah datang ke masjid sampai lambat lah, kita dengar azan baru nak keluar, kita sampai main masjid untuk bila qamat, tak sempat untuk kita solat sunat 2 rakaat yang lebih sebut ni. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lagi baik pada pahalanya, Allah bagi ganjaran lagi besar daripada dunia ni dan isi dalam dunia. Tu dia pahala ni. Untuk siapa ni? Untuk orang yang solat sunat fajar. Masalahnya sampai masjid tak sempat untuk solat sunat 2 rakaat kerana Bilal telah qamat. Maka kita pun sembahyang ikut imam solat subuh 2 rakaat, maka kita boleh laksanakan solat sunat fajar selepas itu, selagi ada waktu subuh. Kerana pahalanya besar ganjarannya. Lepas tu dia bagi solat sunat fajar. Baik tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, yang pertama berkaitan dengan bila boleh solat sunat fajar ni, selagi ada waktu solat subuh. Lagi ada waktu subuh, maka lagi itulah boleh solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian apa ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW, iaitu akan diberikan pahala lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Daripada dunia dan segala isinya, Allah bagi ganjaran itu lebih. Jadi tuan-tuan, kalau sembahyang sunat 2 rakaat pun pahala dia besar macam tu, baik, kalau mayang subuh kan? Ini mayang sunat. Ini bukan mayang subuh. Mayang ni sunat, mayang sunat dan tuan-tuan buat dapat pahala. Tak buat tak dosa. Yang dosa hak wajib, sembahyang subuh tak mayang, dosa. Jadi orang yang duk pulun sembahyang sunat subuh ni adalah orang yang menjaga yang fardu. Baru comel. Dia jaga hak fardu, baru dia tambah pula hak sunat. Hak fardu tu lebih utama, wajib. Jadi mayang subuh tu kena jaga. Ni duk pulun solat sunat fajar 2 rakaat, lepas mayang solat sunat pilih nak. Subuh tak mayang, gila. Hang kena ketung ke apa ni? Orang yang jaga solat sunat ni ialah orang yang telah jaga dengan baik solat yang wajib. Tunaikan kewajipan dulu, baru top up dengan amalan-amalan sunat yang lain. Baru comel. Buat hak wajib dulu, utamakan yang wajib. Jadi kalau solat sunat fajar pun Allah bagi ganjaran macam tu, tuan-tuan macam mana pula ganjaran untuk yang wajib? Sebab tu solat umat Nabi SAW bila laksanakan ibadah, pahala yang Allah akan bayar ni sudah pasti lumayan. Sebab tu kalau Allah bayar, jangan mimpi sikit. Jangan duk berasa macam dapat sikit. Solat sunat fajar pun Allah bayar lebih daripada dunia. Dan kalau solat subuh 2 rakaat, macam mana pula pahala ni? Takkan korang pada solat sunat fajar? Ini wajib. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4. Ni kurang. Sudah pasti ganjarannya besar. Kerana yang akan bayar ganjaran tadi Allah. Bantu tuan-tuan buat apa pun kebaikan atas dunia ni, mengharapkan ganjaran daripada Allah sekali. Kerana dia tahu kalau Allah bayar mai. Buat kerana manusia dan buat kerana makhluk. Makhluk kan boleh bayar tak mana? Dia bukan kaya pun. Kalau dia kaya pun dia tak bagi hang bayar. Dia bayar gaji ikut hak kan. Tapi Allah ni maha kaya. Kamu buat kerja kerana Tuhan, Allah akan bagi kamu kaya. Masalah yang jadi sekarang, orang mencari duit daripada manusia, yang hakikatnya Allah yang bagi harta tadi, kekayaan tadi. Cari rezeki yang Allah nak bagi, tapi yang Allah suruh tak buat. Mana? Pergi ke laut cari ikan, bagus dah. Cari rezeki yang Allah tetap bagi, yang Allah berikan jalan kepada manusia, cari. Boleh mencari ikan di laut. Habis. Bertebaranlah kamu atas muka bumi Allah, cari rezeki yang halal. Habis cari dalam laut. Lemak ikan Allah beri.
Daripada dulu tangkap bela tak pupui ikan tu. Ikan termenung duk ada tu. Kau lah nak termenung 3-4 tahun. Apa yang dia tangkap kami ni? Tak ada Dalam tangkap bila-bila pun ada tu. Bukan kita tangkap, satu dunia tangkap. Duk ada tu. Allah bagi. Pergi cari. Rezeki tu Allah bagi. Tapi bila sampai waktu solat mayang ni dia pergi cari rezeki Allah. Tapi hak Allah suruh tak buat, tak malu. Bagi ada rasa malu lagi. Kamu mencari rezeki yang Tuhan nak bagi, hak Tuhan suruh tak buat, tak malu. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ganjaran yang Allah bayar sudah pasti lumayan. Lepas tu Allah ni Maha Kaya. Lepas tu setiap urusan kita dengan banyakkan gantung dengan Allah Azza wa Jalla. Bergantung dan tawakal kepada Allah. Kerana kalau Allah bayar, lumayan. Lepas tu kalau tuan-tuan buat kerana orang lain, boleh jadi kecewa kalau kita tidak dapat balasan. Kecewa. Kita buat baik, mengharapkan dia balas baik. Tuan-tuan akan kecewa kalau dia balas jahat. Kita tolong orang, kemudian kita harapkan orang tu buat baik, balas baik kat kita. Kita buat baik kat dia, dia buat jahat kat kita. Istilah dalam peribahasa Melayu disebut bagai melepaskan anjing yang tersepit. Anjing tersepit, kita lepas dia. Lepas-lepas dia tukar kita, jelas kau menyanyi. Tak mahu. Kita nak tolong dia, dia tokak kita. Tuan-tuan tolong orang, kita nak tolong dia kerana dia dalam kesusahan. Selepas kita tolong dia, dia maki kita. Kecewa, sedih. Kerana kalau kita buat kerana dia, mengharapkan kebaikan dia balas, kecewa. Tapi kalau tuan-tuan buat baik tadi, mengharapkan Allah yang bayar. Jadi kalau dia buat jahat sekalipun, aku buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nak balas jahat pun, tu hal kamu. Aku tak boleh bersikap dah. Kita tolong dia, dia maki kita. Nak maki-maki, aku tolong Tapi lepas ni tak tolong lah. Tapi hak tolong tu nak maki-maki. Dia tak kenang budi. Tak apa. Kerana kita mengharapkan Allah yang baik. Akan aman dunia. Badai kalau letakkan kebergantungan kita hanya kepada Allah, tuan-tuan, segala masalah tadi tak ada masalah. Kerana kita ada Tuhan. Ini musim ma'al hijrah. Tuan-tuan, bila duk cerita pasal hijrah Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran jelas. Apa kata Allah? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Apa Allah sebut dalam Quran? Tuan-tuan, di saat orang musyrikin sedang melakukan perancangan jahat, macam mana mereka nak musnahkan Nabi Muhammad SAW, mereka nak sekat Rasulullah, mereka buat perancangan jahat. Allah sebut dalam Quran, mereka merencanakan rancangan jahat. Wa yamkurullah, Allah akan gagalkan rancangan tersebut. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik penggagal segala rancangan jahat. Kalau ada rancangan jahat, Allah lah sebaik-baik penggagal. Baik. Dan itu hijrah. Tuan-tuan, 4 tahun yang lalu, ni 2024, 4 tahun yang lalu dunia digemparkan dengan virus corona, COVID-19. Satu dunia gempar. Mana pernah berlaku, berapa ratus tahun dulu berlaku pula 4 tahun yang lalu. Ramai mana orang mati. Virus COVID-19 lah. Kurung dalam rumah lah, apa macam-macam lah. Kita tak mampu nak bayang macam mana kita sebah. Lepas lah, alhamdulillah, keluar dah pada fasa. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, celah-celah tu kita duk hadap dengan virus tadi. Kemudian kita mendapat satu jalan untuk meredakan, untuk mengawal serangan virus tadi dengan cucuk vaksin. Saya rasa setahun lepas tu saya tak ingat dah lah. Pasal macam apa tapi lama lah. Kita tak ingat dah cucuk vaksin tu bila. Kena tengok balik lah, kad vaksin tu ada lagi lah. Kena tengok balik cucuk bila. Pasalnya setahun lepas tu apa dia vaksin ni? Dia duk datang apa vaksin ni? Dia tahu. Kita bukan mengaji bidang perubatan. Tuan-tuan,
Vaksin untuk mengawal. Dia kata untuk sekurang-kurangnya kalau kena pun tak teruk. Itu lah nak pergi kuat badan dia dah. Bukan tak kena, maksudnya kena vaksin, dia tak kena, cuma boleh kawal. Tak ada teruk. Kita tak tahu. Kita dengar medik, pihak perubatan cakap, doktor dan sebagainya. Kerana Al-Quran ajak kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Jadi bab perubatan ni ahli dia lah cakap. Dia bila doktor kata untuk ni untuk mengawal lah, untuk apa sekian, kita terima lah. Tanya pula pihak mufti, para ulama bincang, boleh ke tak ambil vaksin ni? Ulama pula kata harus. Mufti kata harus, doktor pun kata boleh ambil, bagus, untuk mencegah dan sebagainya. Kita tak tahu apa ni. Kita serah kepada ahlinya. Baru dia tengok tok-tok guru pun cucuk, okey tu, kira dia lah. Kita pun follow cucuk. Saya cucuk 2 dos. Saya 2. Dan ada hak 3. Tak tahu, kau tak ambil vaksin ni, anti vaksin kau ngepek ni, nak report ni. Kalau orang kampung dekat 2, 3 tu ya. Tapi kalau orang yang kerja 3 ada 4 pun ada katanya. Ada yang kalau kerja kerajaan kau kerja sekian 3 dos. Ada 2, ada 3, ada 1. Ada yang tak ambil, terpulang, tak ada masalah. Masing-masing ada pandangannya. Kita bukan kita pandai, kita ikut ahli yang cakap. Hak tak mau ambil, mereka ada mereka punya pandangan. Clear? Tak nak masalah apa. Kau wajib ambil tu. Baik. Tuan-tuan, lepas kita tunjuk saya doa, majoriti kita doa ada hak 3, 4 dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sekalian, lepas kita cucuk, duk tak lama, mereka berkeluar pula rancangan katanya ini konspirasi Yahudi. Hak nu lah, hak ni kita urut dada dengar. 2 dos dalam badan. Duk tak lama pula hak ni Pfizer minta maaf, AstraZeneca minta maaf. Datang raya minta maaf ni. Pasal baru minta maaf pula ni. Kita urut dada. Pasal apa ni? Lepas tu keluar dakwaan desas-desus ini konspirasi Yahudi. Mereka akan ada rancangan jahat muslihat musuh Islam untuk mencacatkan orang Islam, untuk membunuh orang Islam. Macam-macam lah. Kita dengar urut dada. Mampu dah. Ada 2. Ada 3 lagi teruk lah. Lu mana ni? Lu fikir. Larat dia minum ayak nyok. Daripada kena detox dengan ayak nyok. Pokok nyok kalau boleh nak makan kalau boleh ha. Larat nak minum ayak nyok. Kau mana nak buat ni? Duduk dalam badan lah. Sudah. Cuma duk tengok tu kalau jadi apa-apa dia akan cari hak 3 tu. Takkanlah 3 pun nak makan chicken chop ni. Tak payah. Walaupun ada lah pro kontra, ada hak kena tu kena semak balik. Maksudnya ada kelebihan, ada kekurangan. Tak boleh tu bukan bidang kita. Cuma poin yang saya sebut tuan-tuan, saat ada dakwaan mengatakan ini rancangan jahat musuh Islam untuk merencanakan muslihat kepada orang Islam, tuan-tuan kita dah cucuk dah 2 dos. Kita bukan tahu, cucuk lah. Jadi kalau sungguh ada rancangan jahat daripada musuh, kita serah pada Tuhan. Kerana Allah sebaik-baik penggagal segala rancangan jahat. Itu je lah. Kan tenang. Kalau tak serabut ke? Sudah ada 2. Ni patut 2. Tak serah kat Tuhan. Kalau ada rancangan jahat tipu daya, kami serah kat Tuhan. Kami ada Allah tempat kami gantung. Serah kat Tuhan. Kerana Allah sebaik-baik penggagal segala rancangan yang jahat. Jadi kita kata macam tu, kalau ada rancangan, kalau ada, maka Allah akan gagalkan rancangan. Jangan bimbang. Jadi poin kita nak sebut, saat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Akan tenang. Jadi buat baik kerana Allah. Buat apa saja kerana Allah. Kalau Allah banyak pahala, alhamdulillah. Orang tak banyak baik balik, orang buat jahat, orang balas dengan keburukan, mampu ambil dah. Kerana yang kita harap Allah yang bayar. Kerana kalau Allah bayar, bukan orang. Kalau Allah yang bayar, pasti lumayan. Kerana Allah maha kaya. Tuan-tuan bayang, 2 rakaat solat sunat subuh, 2 rakaat ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tu dia kan. Padahal 2 rakaat ya pun. Tu baru solat sunat. Ganjaran yang Allah sediakan terlalu mahal. Baca 1 huruf daripada Al-Quran, 10 pahala. 1 huruf ya. Allah nak bayar pahala tu. Tuan-tuan semayang mayat sekali, semayang berapa minit ya, mayat 20
2 minit je kot. 4 kali kepak boleh RM5. Allah bayar pahala 1 qira. Lebih kurang besar Bukit Uhud. Besar pahala ni. Sekali mayat-mayat dapat pahala besar Bukit Uhud. Bukan teruk pun mayat-mayat. Rokok tak payah, sujud tak payah. Walaupun mayat tu bapak. Koklah bapak kita kena hormat apa tak? Pak hang ke, tok hang ke, siapa pun, mayat-mayat 4 kali kepak. Diri, bagi salam, belah. Allah bayar pahala besar Bukit Uhud. Tuan-tuan, perhati tengok. Setiap pahala bayaran daripada Allah, semuanya lumayan, luar biasa. Tengok apa ni. Jadi kalau Allah yang bayar, sudah pasti lumayan. Sebab tu dalam hadis kita baca ni gambarkan kepada kita betapa lumayannya ganjaran yang Allah nak beri kepada orang yang mengamalkan solat sunat subuh 2 rakaat. Baik. Tengok dia punya keterangan. Solat sunat subuh adalah solat yang paling dituntut dan paling banyak fadilatnya berbanding sunat-sunat rawatib yang lain. Banyak lagi solat sunat. 2 rakaat sebelum Dhuhr, 2 rakaat lepas Dhuhr, 2 rakaat sebelum Isyak, lepas Isyak. Ada lagi lah banyak ni. Solat sunat duha. Ada banyak lagi solat-solat sunat yang disebut dalam hadis. Tapi antara solat sunat yang paling power dia punya kedudukannya adalah solat sunat fajar. 2 rakaat. Selepas masuk subuh, solat sunat 2 rakaat. Dan itu pahala yang sangat besar. Tapi ayah-ayah ibu dan rahmat Allah sekalian, ramai orang yang tak mampu nak laksanakan 2 rakaat. Satu lagi tuan-tuan kita kena bayar, kalau ganjarannya luar biasa, kalau pahalanya besar, sudah pasti payah nak buat. Senang. 2 rakaat try buat tengok. Sedap dia kata, kita masuk hari Muharram ni. Kita masuk 1 Muharram bila? Bulan 7 kan? Tak ingat kalau puasa ingat nak buka puasa. Muharram baru 22. Kat sebulan dah Muharram. Baik, 22 hari dah masuk dalam Muharram. Tuan-tuan sekalian, sepanjang 22 hari dalam Muharram, berapa kali mayang sunat fajar? Lepas tu bang gabai yang saya tak tahu bang gabai. Kita sama Kalau suruh kira mampu berapa rakaat yang dapat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Padahal pahala power ni. Senang kan payah, ya senang. Tapi nak buat tu perlukan taufik dan hidayah daripada Allah. Bangun dah kadang tu, bangun dah subuh. Bangun dah mungkin dah mai dah masjid. Tapi tak ada mayang-mayang subuh 2 rakaat. Kok dah nak balas 2 rakaat kok umam tak ada singgah kedai roti apa ada si dagang. Tak ada buat 2 rakaat esok lah. Dua esok pun tu lah. Dia nampak lekeh saja solat sunat fajar. Bukan maksud dia lekeh, maksudnya payah nak buat kerana pahalanya sangat lumayan. Besar pahala. Benda yang besar pahala nak buat payah. Bukan senang. Semua ni tu dan ni kelebihan orang beramai. Apatah lagi ayah-ayah yang hadir pada malam ni semuanya warga mah. Orang tua-tua lagilah kena buat. Ni pahala yang Allah nak bayar. Kumpul lah minit. Macam kami ni muda lagi, kami tak apa, minat hidup lagi 40-50 tahun. Tak tentu bukan dia kira tua muda. Ini amalan yang nak disuruh oleh Nabi SAW supaya umatnya beramai. Hang muda kah, hang tua kah, ini amalan yang mudah untuk kamu lakukan dan pahalanya sangat besar. Fadilatnya sangat banyak berbanding solat sunat yang lain. Baik. Sebab itulah baginda Nabi SAW sangat menjaga solat ini. Oh, Nabi sangat jaga. Jika tertinggal solat ini, sunat diganti semula di siang hari, yakni qadha. Kalau tak dan sunat pula ganti balik. Punya nak buat, punya jaga sungguh. Apa disebutkan dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, tiada satu pun solat sunat yang baginda sangat menjaganya seperti mana baginda benar-benar menjaga 2 rakaat solat sunat subuh. Maksudnya solat sunat yang paling Nabi jaga subuh, solat sunat 2 rakaat fajar. Paling Nabi jaga. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, yang ni hak paling Nabi jaga, tapi sayangnya umat tak jaga. Ramai. Bahkan bukan dekat solat sunat fajar 2 rakaat, solat subuh tak jaga. Na'udzubillah. Ya, kalau terlena maksudnya tak sedap. Dia lena, dia kunci jam semua, tak jaga. Tak dikira dosa dalam mazhab Syafi'i, kata tak dosa kerana bukan sengaja dia tinggal. Tapi kalau tiap-tiap hari tak bangun, tak kejadah apa. Betul lah, kamu dah tahu dah semalam tak malam saya kot letih ke, terlena tak sedap apa. Orang yang tidur ni tak ada hukum. Rufi'al qalam, diangkat pena daripada menulis segala perbuatan. Tak dicatatkan hukum. Sedap-sedap noh, pergi 8 noh. Oh, astagfirullah, tak bangun. Qadha lah. Tapi kalau tiap hari macam tu, ni bala apa yang Allah bagi kat kamu ni? Pasal apa yang tak boleh bangun time tu ni, ada masalah apa? Kena check tadi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang dia tak kisah. Jadi dia tak apa, dah tak jaga nak buat apa nak? Bola tak jaga nak buat macam mana? Tuan-tuan, kalau main bola tiba-tiba duk kena gol saja, dia akan takkan tak apa nak dah gol dah buat apa? Nak kedua. Takkan tak cari jalan siapa boleh gol banyak ah. Macam mana nak buat pertahanan yang kuat? Dia akan cari jalan betul benda yang tak betul dia. Jangan kamu duk sedia-sedia bangun. Dia bangun pukul 8. Bangun pukul 8. Pasal apa ni? Cari punca tak mana. Awak yang tak boleh bangun subuh. Apa bala Allah nak bagi dia? Musibah apa? Patutnya kena sedap je. Ni buat relax. Tak apa tak apa. Dah buat jangan dah tidur. Dia pakai bawah tu apa? Jadi tuan-tuan, cukup ada orang kata saya dah buat dosa. Saya ni saya buat dosa banyak, maksiat saya buat banyak. Tapi duk nampak macam tak ada pun bala yang Allah bagi. Tak ada. Koklah nak kena jatuh parit ke, kena ligan dengan anjing ke, aksiden ke, tak ada pun. Alhamdulillah kaya lagi ada. Koklah nak kena musibah apa-apa sebab saya buat jahat dosa banyak. Tak ada apa pun dekat lah. Tuan-tuan, tidakkah dikira sebagai musibah sedangkan kamu tak mampu nak bangun 2 rakaat untuk solat sunat pada waktu malam? Bukan musibah besar. Orang ni semua boleh bangun, hang tak bangun solat sunat 2 rakaat. Yang tu dah dikira musibah besar. Hang ni tak besar. Musibah ni tuan-tuan bukan nanti hang jatuh laut. Bukan musibah ni hang aksiden ke melanggar, tu ya musibah. Tapi jangan nampak musibah lah bentuk tu je. Banyak lagi musibah lah bentuk lain. Saat kamu dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah. Kamu mula menjauh daripada masjid, tak musibah lagi. Musibah apa lagi besar kalau hang jauh dari masjid? Ada orang jatuh dalam parit, ya musibah. Kamu tak main masjid, musibah dia dengan musibah kamu lagi besar. Tuan-tuan main masjid, slipper hilang, musibah tak? Tuan-tuan main masjid, buka-buka slipper nak keluar, slipper tak ada, orang malah. Musibah kan? Ya, itu musibah, slipper hilang. Musibah lagi besar, slipper haram tak pernah main masjid. Lagi besar musibah. Musibah, slipper kita hilang, korang-korang kita main. Tu tanda kita main lah, slipper hilang. Tapi musibah yang lagi besar, walaupun slipper dia tak hilang, slipper dia tak pernah main masjid Singapura ni. Tak pernah main. Tak tahulah Jumaat main tak main. Saya tak pernah hari solat Jumaat main. Tak tahulah muka mana main, muka mana tak main, tak tahu. Tuan-tuan lebih mengenali. Ada orang tak main. Jumaat ke, maghrib ke, subuh tak pernah main masjid. Tak pernah main. Sate makan berapa kali dah. Tempat makan barrel semua sampai dah. Masjid tak pernah main. Tak pernah main. Tuan-tuan dia kata saya tak pernah aksiden pun. Takutlah nak pelanggar kereta ke, jatuh longkang ke, apa ke, kena penyakit. Tak ada apa. Dia duk rasa tu musibah. Hakikatnya dia tak pernah main masjid. Allah tak bagi dia main. Diberikan musibah kat dia dalam bentuk dia tak perasan. Dijauhkan daripada masjid. Ada saja halangan dia tak boleh main. Itu musibah besar. Lepas tu kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian tadi mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kita diberikan musibah.
Allah timpakan musibah kat kita, asbab musibah tadi kita dekat dengan Tuhan. Sebenarnya itu adalah anugerah dan nikmat. Hakikat dia itu anugerah daripada Allah, bukan musibah. Allah bagi demam, Allah bagi sakit, Allah bagi jatuh parit. Lalu dengan musibah tadi, dia mula ingat pada Allah, mula zikir pada Allah, mula banyak dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau musibah tu mendekatkan diri kamu dengan Tuhan, itu sebenarnya adalah nikmat, anugerah, walaupun ada bentuk musibah. Tapi kalau Allah bagi nikmat, Allah bagi sihat, Allah bagi kaya, Allah bagi lapang masa, bagi kesenangan dalam hidup, menyebabkan kamu semakin jauh daripada Allah, sebenarnya itu bukan anugerah nikmat tu, itu musibah untuk kamu dalam bentuk nikmat. Nampak macam dapat nikmat, hakikatnya musibah. Kenapa? Kereta yang dia miliki, kekayaan yang dia ada, rumah yang dia ada selesa tadi menyebabkan jauh daripada Allah. Sebenarnya itu musibah besar yang dia tak sedar. Hak kau ni nampak macam kena ujian, tak, tu sebenarnya anugerah Allah bagi. Terbalik pula dah. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adalah musibah besar saat kita tak diberikan kekuatan untuk laksanakan solat sunat 2 rakaat fajar. Tak ada nak buat. Kenal saya, 2 rakaat macam saya ni tak ada hukum musibah Allah bagi. Kalau kamu tak boleh bangun solat sunat fajar 2 rakaat, kamu kena sedap, mula sedap lah. Boleh jadi itu musibah yang Allah nak bagi kat kamu. Orang lain kumpul pahala punya berlambak dengan solat sunat fajar 2 rakaat, hang tak buat apa. Duk lena lagi dia. Bukan musibah lagi. Apa? Jadi solat sunat fajar 2 rakaat, solat sunat yang sangat dijaga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sangat jaga sungguh solat. Dia kena beramai lah. Hadis kita baca ni, hadis nak suruh beramai. Maka kena tanam azam, kena ada azam. Esok pagi solat sunat fajar ni pagi subuh. Jangan ubah azam. Kalau macam tu lagi saya dapat lepas isyak, ni tak betul tunggu. Ni solat sunat fajar. Jadi azam paling cepat bila esok pagi. Azam. Insya-Allah mudah-mudahan esok pagi ada kekuatan bangun untuk solat sunat fajar 2 rakaat. Bila? Selepas azan subuh. Masuk subuh, boleh dah solat sunat 2 rakaat. Kalau tak ada, Tok Imam mayang dah. Mayang dulu dengan Tok Imam. Sekali balik rumah qada. Kalau mayang di masjid, orang tengok. Orang kalau reti dah, masalah tak reti. Dia buat pandai boleh. Kalau tuan-tuan mayang sunat di lepas subuh, dia kan kena buat dengan orang tua tu, mengaji tak mau. Mana boleh mayang lepas subuh, mayang sunat. Tua-tua pun bodoh, mengiu lah. Kan dia berfitnah. Kita solat sunat fajar 2 rakaat boleh. Dia yang tak beri. Tapi bila orang ramai masih lagi tak tahu benda tu, timbul fitnah. Balik mayang rumah. Macam juga qada. Lepas subuh dia nak qada. Boleh lepas subuh. Lepas asar boleh qada, lepas subuh boleh qada. Boleh. Tapi jangan qada di masjid. Tuan-tuan lepas mayang asar, orang tak ada bayang dah lepas asar, tak ada mayang sunat. Kita nak qada boleh. Tapi kalau kita semayang, orang akan syok mayang sunat. Dan dia ni tak erti kok nak mayang sunat mana boleh. Padahal dia tak tahu untuk qada. Kan dia berfitnah. Balik mayang rumah. Melainkan satu kampung tu mengerti lah. Di pondok ke, di mana memang orang tahu lah. Kalau dia semayang time ni, pasti dia semayang mendahat boleh. Sebab dia mengaji, orang ni mengaji. Di kampung kita bukan semua orang mengaji. Kan dia tahu orang kan. Kan nak maki orang. Dia nak mayang asap mungkin 4 jam. Tak pernah duduk main. Tapi hari tu nak main cok orang bawa tahu main. Mayang asap mungkin 4 main lah. Lepas tu orang tak tahu. Maki. Nak jadi apa kampung ni tak mau main mayang asap? Bodoh, orang tak mayang asap ni dulu lah. Hang meweng. Tak, dia baru main, dia pula nak maki orang. Tahap tu lagi tahu. Maksudnya dia melihat orang buat tu kesalahan, padahal dia tak tahu boleh ke tak. Orang-orang kita ni banyak lagi benda tak tahu. Jadi elakkan benda timbul fitnah. Jadi pas mayang subuh balik mayang rumah pula solat sunat fajar 2 rakaat. Kena tanam azam. Moga-moga Allah berikan kekuatan. Paling korang pun paling lambat pun esok pagi. Mula lah, kena mula. Esok pagi kena azam lah. Bangun subuh untuk solat subuh dan dapatkan solat sunat 2 rakaat, solat sunat fajar. Kita tanam azam. Baik. Ada hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala
Ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marratan yaqra'u fi rak'ataini ba'da al-maghribi wa fi rak'ataini qabla al-fajr. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku memerhatikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali. Dia kata aku perhati Nabi sembahyang 20 kali. Baginda membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam rakaat pertama dan kedua. Jadi rakaat pertama Nabi baca Qul ya, rakaat pertama Nabi baca Qul hu. Bila? Solat ba'diyah maghrib dengan solat sunat subuh. Dua solat ni Nabi baca dua surah ni. Lepas ba'diyah, lepas maghrib memang ba'diyah. Jadi kata Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dia kata aku perhati 20 kali. Maksudnya kerap lah, maksudnya hatu lah Nabi baca. Bukan sekali dua. Setiap kali aku 20 kali tu nambah banyak lah nak bang. Dah kalau 20 kali duk baca surah tu memang hatu dah dilazimi oleh Nabi SAW. Lepas maghrib, Qul ya rakaat pertama, Qul hu rakaat kedua. Esok sunat fajar pula macam tu juga. Qul ya solat apa rakaat pertama, Qul hu rakaat kedua. Jadi kita boleh ambil macam mana yang Nabi baca dalam solat, boleh tiru. Maka esok pagi nak solat sunat fajar 2 rakaat, solat sunat fajar 2 rakaat, kemudian rakaat pertama baca Qul ya, rakaat pertama baca Qul hu. Ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tak mau baca pun nak baca surah. Tak mau baca surah dah. Saya bayang 2 rakaat tu gagah tu. Tu kira gagah dia bagus ya tu. Dengan duk gagah tu baca surah banyak-banyak. Saya tak larat. Jadi dia baca hak wajib, baca Fatihah. Tak apa Cuma nak sebut syukur rukun selesai lah. Cuma kalau boleh tambahlah macam mana Nabi baca. Nabi baca Qul ya rakaat pertama, Qul hu rakaat kedua. Amalkan 2 surah tu ketika solat sunat fajar. Tiap-tiap hari main sunat fajar, itulah surah yang dia akan baca. Simple ya. Qul ya pendek mana 5-6 ayat ya. Qul hu 4 ayat ya. Settle. Solat sunat fajar 2 rakaat. Jadi tak lama orang solat sunat fajar tu. 5 minit tak sampai. Lepas orang. Jadi tuan-tuan nak buat macam mana? Kalau nak sembahyang di masjid, kena main awal sebelum azan. Habis azan, pak solat terus. Kerana azan subuh dengan qamat orang akan bagi panjang. 15 minit ke 20 minit orang sembahyang. Solat lain kot orang cepat. Lepas main azan asar dalam 5, 7, 8 minit, pak qamat. Aisyah dalam 10 minit, lepas azan 5, 10 minit orang akan qamat. Tapi subuh orang bagi panjang ni. Azan pukul 6 suku orang qamat paling kurang. Kena azan bagi lambat sikit. Subuh. Untuk qamat. Masuk waktu pukul 6 nak qamat, tengok 10 ke 15 minit bagi lajak sikit. Bagi panjang sikit masa. Kerana ada orang baru bangun pukul 6. Dia tersedak dengan azan tu. Allah, pukul 6 dah azan. Dia baru nak mandi, baru nak bersuci, baru nak bersiap dan sebagainya. Bagi tempoh dan untuk dia main. Bagilah 15 minit, 20 minit. Kalau waktu masuk awal 5.40, bagilah 20 minit. Waktu lambat, pukul 6 baru masuk. Nak lajak sampai 25 minit, 20 minit, jauh sangat tu. Ambil 15 minit, 6 suku pun qamat. Dah 15 minit kalau orang bangun. Kalau 5.40 subuh, pukul 6 baru qamat, bagilah 20 minit pula lajak sikit. Ada orang boleh jadi bangun baru nak mandi, mandi junub kan, baru bangun nak bersiap kan, nak pergi kerja terus dan sebagainya. Bagi tempoh, bagi sat ruang untuk dia solat. Dan subuh orang imam akan baca panjang surah, akan panjang sikit pada waktu lain subuh. Tu semua peluang nak bagi orang dan mai. Dan kalau dia bangun dah panjang dah qamat tu, masa dia boleh mandi dah selesai waktu tu. Kemudian tu imam baca panjang pula. Rakaat pertama baca panjang, rakaat kedua baca panjang, dan dah lari mai. Dah kalau subuh pun tu imam balah ina qaina kan mampu ya. Berjenuh ligan untuk imam tu. Jadi biar baca surah yang agak panjang ketika subuh untuk bagi ruang makmum sempat datang. Tu kalau yang dah lambat. Cuma kita tak buat kerja apa, kalau boleh awal. Dengar azan subuh dah duduk masjid dah.
supaya dalam tempoh 15 minit tadi kita boleh penuhkan dengan ibadah sebelum qamat. Dan lepas mayang subuh, mayang sunat 2 rakaat fajar, pilih 5 minit tuan-tuan. Baca kuliah, baca rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul. Lepas tu lepas mayang tara nak tunggu qamat, boleh istighfar, boleh selawat kat Nabi dan seumpamanya. Baik. Jadi itu 2 surah. Dan lepas solat sunat ba'diyah maghrib dengan solat sunat fajar 2 rakaat subuh, tuan-tuan 2 surah ni jangan tinggal. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul. Baik. Dan yang terakhir, selain daripada solat sunat subuh, kita juga disunatkan menjaga solat sunat rawatib, menjaga solat sunat rawatib yang lain. Selain daripada solat sunat subuh 2 rakaat, nak mayang sunat apa lagi? Ada sunat rawatib yang Nabi ajar. Seperti hadis berikut, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala 12 raka'atan fil yawmi wal lailati dakhala al jannah. Man sabara ala 12 raka'atan fil yawmi wal lailati dakhala al jannata arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajr. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berkekalan mendirikan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam, sehari semalam dia tunaikan solat sunat 12 rakaat, pasti dia akan masuk syurga. Ini antara amalan ahli syurga. Apa dia? Apa sebab kau masuk syurga? Ada orang masuk syurga jaga solat sunat 12 rakaat. Baik, apa 12 rakaat tadi? Iaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Kat zuhur saja ada 6. Sudah senang cara nak ingat pun lah. Dekat zuhur saja ada 6 lah. Separuh kat zuhur saja. 4 sebelum, 2 selepas. Jadi azan zuhur pukul 1.20 contoh azan zuhur. Sementara nak qamat ada 4 rakaat ditunaikan solat sunat rawatib. Lepas mayang zuhur balas lagi 2 ba'diyah. Situ dah 6. Kemudian 2 rakaat lepas maghrib. Jadi lepas maghrib jaga pula 2 rakaat. 2 rakaat lepas isyak jaga. Lepas isyak mayang lagi 2 rakaat sunat. 2 rakaat lepas maghrib 8. 2 rakaat lepas isyak 10. 2 rakaat sebelum subuh lah 12. Jadi ada tuan-tuan boleh mayang sunat sebelum asar, ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, ada qabliyah isyak, ya. Tapi hak Nabi sebut, hak siapa yang jaga 12 ni surga. Apatah lagi kalau dia jaga lebih daripada tu, kau kemah lagi lah. Ada orang kaji mayang sunat, dapat dia. Ada orang dia kaji. Lepas sebelum zuhur dia mayang, lepas zuhur dia mayang sunat, sehingga sebelum masak dia mayang, sebelum maghrib dia mayang. Selalunya orang hak kaji mayang ni hak mayang awal. Tiap-tiap waktu dia ada awal mesti. Orang lain balik dah, dia tak balik, duduk mayang sunat apa. Lepas isyak dia balas pula rakaat fajar solat sunat witir mak. Ada. Alhamdulillah dekat dah nampak tempat-tempat yang ada orang tua-tua yang dah beramai. Dan dah hampir berapa tahun dah istiqamah. Setiap kali lepas isyak witir 3 rakaat. Siapa sana ada orang tempat. Habis mayang isyak orang ni makhluk dia tak keluar. Dia mayang ba'diyah 2 rakaat, lepas tu bangkit lagi 3 rakaat solat sunat witir. Bukan sehari 2 tahun dah. Dah lekat dah dengan dia orang. Saya hak duk cakap ni haram tak dekat apa. Nampak apa? Nak kena carilah apa benda hak kita lekat. Hak lekat dengan kita. Istiqamah berterusan. Tu orang panggil istiqamah. Nak kena carilah kita tak ada lekat tu. Marah. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau boleh jaga 12 rakaat ini, mudah nak kira lah. 6 rakaat tak zuhur. Tak zuhur saja 6. 4 sebelum, 2 selepas. Lagi 6, lepas maghrib 2, lepas isyak 2, sebelum subuh 2. Clear. Jaga 12. Hak rajin lah, boleh jaga 12. Paling-paling tak ada 2 rakaat sebelum subuh tu jagalah. Nak dajak lagi, ambil pula 12 rakaat yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca
pada malam ini. Jadi tuan-tuan, itu hadis yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah ada masa depan berpanjang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga Allah berkati dan berikan kebaikan. Nanti kita akan sambung hadis yang ke-15 pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, azan. Lepas saya tuan semayang, saya minta diri untuk beransur. Pukul 10 saya kena ada di Bendang Mansik. Ada program dengan pemuda daripada Masjid Sungai Tiram di Pobak Milih. Saya kata pukul 9 tak dan, pada tak apa, main pukul 10. Pukul 10 saya tengok match tadi sejam 20 minit. Tak sampai pukul 10 ni. 10 lebih. Jadi nak kena bergerak lah. Jadi tuan-tuan solat dulu, boleh azan dulu, baru masuk.